Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Nama saya Tengku Nur Sufia binti Tengku Yusri. Saya daripada pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Jadi hari ini saya nak buat beberapa temu ramah dan ada beberapa soalan untuk saya ajukan kepada Ustazah. Ini perbualan ini akan dirakam dan saya ingin mendapatkan maklumat bagi menyiapkan kerja khusus saya yang mana kursus ini tentang psikologi pembelajaran. Yang mana kami perlu melihat kepada bagaimana pengajaran di sekolah terhadap murid-murid. Jadi saya akan melihat beberapa cara gaya pembelajaran murid, apa teori yang akan digunakan dalam biasanya guru gunakan di dalam kelas. Okey, alhamdulillah. Ustazah sihat hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, terima kasih Tengku Nur Sofia binti Tengku Yusri daripada IPG. Okey, alhamdulillah, terima kasih juga sebab jemput ustazah untuk berkongsi lah, kita kata tak sedikit sebanyak tentang pengalaman ustazah berada di sekolah, insya-Allah. Okey, ustazah diberi nama Ustazah Li Syahidani binti Ibrahim. Ustazah Li Syahidani binti Ibrahim mengajar bahasa Arab. Okey, sekolah rendah di SK Tanah Merah 2 di negeri Kelantan. Berpengalaman selama 15 tahun dalam pendidikan. Hingga kini lah, alhamdulillah. Jadi Ustazah, boleh saya tanya Ustazah tentang macam mana Ustazah sebagai seorang guru ni, Ustazah rancang kaedah pengajaran dalam kelas supaya pengajaran yang Ustazah sampaikan dekat dalam kelas ni berkesan dan dapat murid aplikasikan, yang mana kita boleh panggil sebagai pembelajaran bermakna lah Ustazah di dalam kelas. Bagaimana Ustazah buat? Terima kasih Sofia. Okey, alhamdulillah lah, sebagai seorang pendidik semestinya kita telah lalui proses-proses daripada awal, sejak daripada IPG lagi kan. Jadi semestinya perancangan kita itu mestilah daripada awal. Okey, yang pertama mestilah ada rancangan pengajaran harian yang sistematik dan berkesan. Itulah yang paling utamanya. Jadi sebelum ke penyediaan itu juga kita perlu adalah apa dia panggil set induksi dalam minda kita dengan environment murid yang kita ingin fokuskan. Itu penting. Okey, itulah penyediaan yang dipanggil RPS yang terancang dan menarik. Itulah yang semua pendidik dan ustazah lakukan di sekolah. Itu penyediaan awal. Okey, contohnya bagi subjek bahasa Arab. Okey, subjek bahasa Arab ini memerlukan minat yang tinggi daripada murid. Barulah sesuatu pembelajaran itu boleh sampai, kerana seperti yang kita tahu ia adalah elektif bahasa. Maksudnya murid tidak biasa menggunakan seharian di rumah. Jadi di situlah kita perlu mencari inisiatif. Contohnya berbentuk hiburan dan melalui media sosial supaya mereka lebih menarik untuk set induksi awal tu mendengar apa yang kita ingin sampaikan. InsyaAllah. Jadi RPS yang terancang dan berkesan dan menarik itu amat penting bagi seorang pendidik. Lagi Baik Ustazah. Selain daripada rancangan di dalam kelas, contoh kita buat sebelum masuk kelas kita merancang pembelajarannya. Ustazah boleh bagi tahu apa aktiviti, maksudnya di dalam kelas tu cara Ustazah mengawal murid. Biasa betul seperti yang Ustazah kata, elektif bahasa Arab, yang mana elektif ni memerlukan minat murid yang tinggi untuk belajar ni. Jadi apa aktiviti Ustazah lakukan untuk bagi sepanjang pengajaran yang dilakukan tu murid ni tetap bersemangat dan boleh menjalankan aktiviti tersebut. Betul. Kita perlukan komitmen daripada murid sepanjang perjalanan PDPC supaya lebih menarik. Ustazah akan biasanya gunakan flip classroom juga. Okey, dengan teknologi sekarang kita ada grup WhatsApp kan. Okey, grup WhatsApp. Jadi
sebelum pembelajaran dimulakan mengikut konsep flip classroom ialah kita bagi tahu maklumat awal kepada murid. Okey, contoh kita akan lakukan PBL, dipanggil Project Based Learning. So dengan Project Based Learning bagi bahasa Arab ni, mereka lebih seronok kerana penyediaan awal kita minta mereka bagi apa ni, sediakan bahan-bahan yang maujud di rumah. Okey, contoh kalau kita ingin buat pelabeling dalam bahasa Arab, contoh dari segi kalimah, dari segi perkataan, tentang peralatan sekolah ataupun tentang perkara tempat-tempat mengikut di dalam sekolah. So kita bagi pilihan kepada mereka, bawakan bahan-bahan yang menarik dari rumah mereka sendiri. Contohnya menyediakan daripada yang mereka telah photostat atau printing. So dengan kaedah itu mereka bebas untuk mencari bahan dan kumpulkan. Kemudian kita akan berada dalam kelas keesokannya ataupun minggu depannya untuk berlakunya PDPC bersama dengan bahan yang lebih menarik. Itu salah satulah yang Ustazah lakukan, terutama untuk PBL, Project Based Learning. Ataupun bagi kelas yang kita katakan memerlukan bimbingan, contohnya kelas TP yang kelas yang memerlukan bimbingan, biasanya kita akan sediakan awal. Ustazah akan sediakan awal bahan PBL-nya, Ustazah akan print siap-siap. So masa berlangsungnya PDPC tu kita akan agihkan dalam kumpulan, dan itu juga membantu mereka supaya tidak, dari segi psikologi murid tu tidak stres untuk penyediaan awal, terutama yang memerlukan bimbingan lebih. Kerana proses untuk mencari tu memakan masa, jadi bila kita sediakan bahan-bahan dalam kelas tu, itu akan menarik minat mereka. Jadi minggu depan mereka akan bertanya pula, okey, projek apa Ustazah seterusnya? Okey, dengan projek-projek tu kalimah bahasa Arab ataupun objektif kita untuk mereka mengenal dan mengenal dan boleh menuturkan perkataan tu bersama kita tu lebih jelas. InsyaAllah. Itulah salah Hmm. satunya lah. Maksudnya Selain mereka itu, lebih aktiviti lain yang Ustazah lakukan juga di dalam kelas ialah menggunakan bahan bantu mengajar LCD. Menggunakan peralatan digital LCD dengan menggunakan aplikasi Flickrs. Okay. Flickrs yang ada dalam Pelantar Delima. Jadi setiap murid sebenarnya memang kita telah ada ID Delima masing-masing. So benda tu kita boleh galakkan. Okay, kita galakkan di dalam kelas dan Ustazah wujudkan aplikasi Flickrs tu, kerana aplikasi Flickrs tu hanya memerlukan internet ataupun penyediaan dari segi guru. Okay, dengan menggunakan kaedah Flickrs tu, okay, Ustazah sharing kat sini.
robotik dan termasuk juga Minecraft. Jadi ada juga inovasi yang ada dalam Minecraft dengan murid-murid boleh buat mengikut bidang mereka, terutamanya contoh dalam bahasa Arab, mereka boleh bina peralatan menggunakan Minecraft dan labelkan dalam bahasa Arab, dan itu memang menarik minat mereka lah. Dan salah satu projek yang telah ustazah bersama murid-murid buat ialah video animasi digital story. Itulah salah satu, dan mereka telah memenangi menjadi wakil PPD Tanah Merah lah, alhamdulillah, dalam digital animasi untuk sasiah pendidikan Islam. Alhamdulillah. Maksudnya Minecraft tu mereka telah selitkan tentang moral ataupun sesuatu tajuk, contohnya tentang hormat menghormati dalam tajuk pendidikan Islam tahun 2. Itu satu inovasi lah, juga satu kreativiti yang barulah untuk murid-murid. Jadi mereka lebih menarik. Maksudnya nilai murni tu diterapkan dalam Minecraft. Baik, Ustazah. Jadi apabila aktiviti dalam kelas yang seronok, Ustazah kan, dari aktiviti yang seronok, jadi murid ni mesti ada penglibatan lah, termasuk ada banyak hala lah penglibatannya, dari segi dua hala, dari segi dia berbincang dengan rakan-rakannya. Jadi Ustazah, macam mana Ustazah nak melaksanakan tugas ni dengan aktiviti yang lagi aktif? Contohnya Ustazah dalam kelas ni akan buat soal jawab, lepas habis kelas ni Ustazah akan buat soal jawab, ataupun buat aktiviti untuk dia remind balik apa yang dia belajar tadi. Maksudnya apa tindakan Ustazah untuk buat pelibatan mereka ni, jadi apabila akhir kelas ni mereka dapat, maknanya boleh menguasai lah segala pembelajaran mereka ni, Ustazah. Okay. Alhamdulillah, untuk kesan selepas pembelajaran tu, yang kita bagi untuk mereka ialah rangsangan dan juga penghargaan. Okay. Selepas mereka dah terlibat dengan aktiviti yang telah kita lakukan, kita bagi penghargaan dengan memberi sagu hati kepada mereka yang berjaya, dan juga kita dokumentasikan. Itu penting. Sekarang Ustaz nampak, dokumentasikan kejayaan mereka di media sosial. Salah satu yang Ustazah telah buatkan dan Ustazah nampak menarik dan juga menggalakkan murid ialah dengan menggunakan apps TikTok. Okay. Sekarang ada TikTok, kita buat untuk pembelajaran dan juga dokumentasikan dalam TikTok. Jadi daripada situ kita warkan pula di dalam WhatsApp group kelas masing-masing. Dengan itu mereka lagi seronok dan terangsang. Maknanya ada bukti. Ibu bapa mereka juga dapat lihat dan kawan-kawan juga dapat tengok memori tu. Jadi semua murid yang lain juga berlumba-lumba untuk mencapai kejayaan seperti rakan yang telah berjaya. Sebab dunia TikTok sekarang ini lebih dekat dengan masyarakat. Okay, jadi itu membuatkan mereka teruja lah. Okay. Yang Ustazah tengok analisis sepanjang setahun dalam dokumentasi dalam TikTok ni, terutama Ustazah sebagai admin TikTok rasmi SK Tanah Merah 2, mendapati ibu bapa dan juga murid-murid lebih teruja untuk menyertai sebarang aktiviti yang disediakan oleh pihak sekolah ataupun guru di dalam kelas. Jadi sebarang pertandingan ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran, mereka lebih cepat untuk tahu dan juga ingin lebih cepat untuk mereka terlibat. Itulah salah satu yang Ustazah lakukan untuk memberi mereka impak yang lebih berkesan lagi. Alhamdulillah, insya-Allah. Sepanjang Ustazah mengajar ni Ustazah, pernah tak Ustazah terjumpa dengan murid ataupun di dalam kelas Ustazah ni, selama masa kelas Ustazah ni, ada murid yang berkeperluan khas? Maksudnya masalah contohnya lembam. Jadi bagaimana dengan teknologi sekarang, dengan cara pengajaran Ustazah ni, Ustazah adaptasi kepada murid tu? Boleh Ustazah kongsikan kalau ada? Ya, betul.
Okay, Alhamdulillah ini memang pengalaman ustazah sendiri. 2021 menjadi guru kelas tahun 2 dan di situ terdapatnya murid MBK yang separa, inklusif dia panggil. Okay, dalam program pendidikan khas dia ada murid yang separa inklusif dan juga murid yang inklusif penuh, dia panggil PPI. Jadi masa tu ustazah berjumpa dengan seorang murid MBK separa inklusif. Jadi kes dia kita menjadi contoh untuk ustazah ialah lebih dekat dengan dia dan bagi peluang dia berinteraksi dengan rakan sekelas yang bukan daripada inklusif, yang perdana dia panggil. Okey. Murid MBK ni ada yang berada di arus perdana, okey. Mereka sore ni. Jadi kita fokuskan kebetulan kita melalui fasa PKP. Jadi betul okey, betul. Dengan kolaborasi ibu bapa, kita juga buat Google Meet dan ibu bapa dia juga cakna kita panggil. Jadi dia sertai dan dia suka dengan program tu menggunakan Telegram. Telegram call video tu kan. Okay, kita pembelajaran ada kita sediakan. Jadi ada involve, ada penglibatan daripada murid tersebut. Jadi dari sampailah tahun 3 dan juga testimoni daripada ibu dia sendiri, alhamdulillah dia suka belajar. Okay? Dia suka belajar dengan ustazah. Dan dia ibu dia kata dia maknanya lebih apa dia? Lebih terbuka lah. Maksudnya dia tidak jadi pendiam dah. Dia dah boleh bersosial. Dah ada interaksi dengan kawan-kawan dan juga guru. Alhamdulillah. Sekarang sudah tahun 4 dan masa tahun 4 tu juga dia juga sudah berminat dengan pembikinan video dan juga Minecraft. Okay, alhamdulillah. Jadi satu pencapaian lah kita doakan selepas ni murid ini akan berada di inklusif penuh. Dia panggil murid sepenuhnya berada di arus perdana walaupun mereka ada kad MBK. Alhamdulillah. Itulah pengalaman yang ustazah pernah lalui dan memang ada juga yang memang ada kad MBK tapi dia adalah top 5 di dalam kelas arus perdana. Alhamdulillah. Yang maknanya mereka seronok berada dalam kelas bila pendidikan yang diberikan itu menarik minat mereka. Alhamdulillah. Baik Ustazah. Jadi nampak pelbagai teknik-teknik Ustazah kongsikan yang mana cara pengajaran Ustazah dalam kelas dan kita dapat lihat beberapa banyak berlaku kesan yang mana efek kepada murid-murid. Jadi Ustazah, saya ada satu soalan lagi yang mana bila Ustazah buat aktiviti sebegini, cara pengajaran sebegini, Ustazah boleh terangkan tak macam mana cara pembelajaran murid? Maksudnya murid ni kebanyakan Ustazah yang Ustazah lihat, mereka ni belajar melalui cara bagaimana? Yang mana mereka suka melakukan aktiviti ataupun mereka suka tengok video. Macam mana Ustazah melalui pandangan Ustazah dalam kelas ni, apa yang aktiviti yang sangat tertumpu lah bagi mereka ni kalau belajar yang ni, maksudnya mereka ni akan topik ni kita boleh kuasai sebab mereka menggunakan cara yang kita tahu yang mana mereka ni suka dengan cara tu. Ya, Macam betul. contoh Melalui tunjuk video pengalaman ustazah ialah pembelajaran yang paling mereka minat ialah fun digital learning. Okay. Fun digital learning. Itulah sekarang pun kita telah dikeluarkan dengan pendigitalan kan. Jadi murid juga betul. Memang ke arah itu. Memang dunia mereka. Jadi fun digital learning inilah yang ustazah rasa memang di antara salah satu memberi keberkesanan dalam PDPC masyarakat murid PDPC murid sekarang. Kerana mereka dunia tu lebih dekat dengan mereka. Kita tak perlu pergi jauh untuk sampai seperti negara-negara barat luar. Yang contohnya dari segi YouTube sahaja. Okay? Penggunaan YouTube di dalam kelas.
diselang-seli dengan permainan plikas dan juga kuizi, Kahoot, itu sebenarnya mencabar minda mereka. Murid-murid sekarang ni suka dicabar. Okay? Cuma cara kita yang membawa cabaran mereka itu supaya tidak tersasar dengan fokus sebenar mereka sebagai seorang murid. Itulah sebenarnya yang Ustazah nampak lah. Ustazah, terima kasih Ustazah atas pengkongsian yang sangat bermakna dan saya dapat pengalaman baru. Rasa macam berada sendiri dalam kelas Ustazah. Jadi terima kasih Ustazah atas pengkongsian itu. Saya akhiri perkongsian kita ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.